Macam ni lah contoh dia. Tapi dia kena cantik sikit lah. Ni macam tak cantik. Okay, kita dah sampai kat equation ni tadi. Kak Daya. Sekarang soalan mana? Soalan baru soalan 2 kan? B. Soalan satu jap. Sama tak? Jap. Soalan 1 yang ni tadi. Scatter box tu. Yang ni je kan? Yang ni. Yang ada R square 0.98798. Okay, sama. Sekejap. 798. Sekejap I nak tengok I punya sama tu. Sama. Okay. So kita akan crop. Macam mana Mizi buang yang tengah tu? Saya punya ada yang tengah tu. Y sama dengan yang ni kan? Kita tanya tadi. Macam mana yang atas tu ada, yang bawah tu tak ada? Macam mana dia buat Oh, ada 2 ya table. Ni yang salah yang tadi kan? Terbalik CGPA dengan GMAT ni. Oh, sebab tu lah dia keluar sini. Dia GMAT sebelah sini kan? CGPA sebelah bawah kan? Betul. So yang baru ni ialah ni CGPA sebelah sini, GMAT sebelah sini tapi tak keluar dah benda tu. Kalau betul tak keluar. Oh, tapi saya punya tak saya punya masih keluar. Tak. Kalau betul tak keluar Kak. Kenapa Kak punya keluar? Tapi cuba try lagi sekali. Off balik untuk on balik. Sini tak keluar lah. Sebab Mizi tadi. Okay. Tak tekan apa. Jadi saya run semudah. Okay, kalau Kak punya keluar juga nanti saya hantar saya punya. Ambil. Sebab kita nak pastikan bahawa kita punya SPSS output ni semua sama kan. Senang. Kalau salah semua orang. Kalau betul semua. Okay. Itu yang itu apa ya? Wah, itu gone to text. Okay lah. Tak naklah benci tu teks ni. Banyak gila gone. Tapi Mizi tak ambil teks macam korang ambil Mizi ambil teks biasa je. Mizi apa? Mizi teks forensik. SC 700. Accounting biasa. Ada teks juga tapi taklah macam seteruk tu. Tax fraud investigation. Oh, ni teks biasa je. Okay. Okay, ni soalan nombor 2. Kita nak buat regression model ni, write the regression model. Dia jadi macam Y sama dengan 0.3 plus 0.05x. Ini contohlah kalau matematik equation. Tapi tak tahu nak tulis macam mana untuk 2 markah ni. Sama ada CGPA equal to 0.3 plus 0.05 GMAT. Saya letak formula sekali kat atas tu. Maksud kita atas tu benda ni kita copy balik. Yang ni betul? Yang ni. Maksud kita copy balik formula ni kat bawah tu kita buat benda tu. Maksud dia ada 2 line lah kan? Lepas tu kan masa run coefficient punya tab tu pun saya letak. Ada? Sekejap. Coefficient punya table? Ada? Sekejap. Dia kat bawah ni coefficient punya table. Itu akak letak kat mana coefficient punya table tu? Dekat bawah, dekat yang D. Oh, dekat yang D kan? So yang untuk B ni just write dia punya formula kan? Okay. Y1 equals to B0 plus dalam kurungan B1 X1 tu kan? Lepas tu kadang tulis juga GPA equals to 0.3 plus dalam kurungan 0.05 times 0.05 times X. Macam tu? X. Akak buat untuk B kan? B. Sama. Akak buat macam yang ni, yang Mizi tunjuk ni. Y, GPA Y. Oh, GPA Y equals to GMAT X. Okay. Kejap Okay. Ni set 14 yang tadi kan? Dia punya formula ni kan? 16. 16. 14. Tapi 14 ni macam panjang sikit. 5 komponen. So kita tak ada E kan? Okay. 14 ataupun 16 sama lah. Sama je dia punya ni. Sebab 14 ni tambah error kan kalau ada error.
Y1. Tiba-tiba ada error kan? Kat mana pula cari error? Ada E kat mana-mana ke? Tak ada. Tak ada. Kan saya tak nampak kan? Tak ada. Okay. Okay. Next punya soalan ialah ni. Interpret the meaning of y intercept dia nama dia BO ni and the slope B1. Yang ni saya pun kosongkan. Mula saya buat B kosong, lepas tu explain lah yang 0.300 tu kan. Tapi rasanya bukan itu. Dia macam nak kita explain yang slide 14 tu kan. Result dia untuk B kosong ni kat mana? 0.3 kan? Result dia. Okay. Tapi kan B bulat tu dengan B yang macam lengkung tu sama ke? B bulat, B lengkung mana? Cuba tengok. Slide Slide 14 dengan slide 16 tu kan B ni kan macam berbeza sikit kan. 14 dengan Sekejap, 16. 14 B bulat. B ni kan beta. B yang bulat-bulat ni. Yang bawah tu? Sama kot. Dia sama je sini. Yang atas ni beta, bawah ni estimate of rate. Kejap. Tapi maksudnya lain rasanya. B bulat tu population. B Yang bulat ni population. estimate of regression intercept. Lain. Meaning dia lain. Macam dia ambil yang ni rasanya ni. Sebab Kan? dia nak suruh cerita pasal 0.3 dengan 0.05 tu. Yang ni. Ni. Dia nak cerita pasal 0.3 ni apa maksud dia dengan 0.05 apa maksud dia. Tapi yang tu juga. Itu B16 kan Mizi kan? Apa? B? Kalau yang kita nak explain 0.300 dengan 0.300 dengan 0.005 tu, yang tu kita explain yang slide nombor 16. Cuba tengok slide nombor 43. Boleh kita jauh? Takut. Ni sekali dengan sampel kan. Interpretation of the intercept B0. Bukan ini ke? Tapi ni B bulat kecil tu. Kan? Sama sebenarnya, sama. Cuma dari segi Dari segi dia punya yang the actual apa lagi dia cakap ni? Insert simbol, simbol dia yang simbol beta tu. Tapi bila tulis macam ni dia jadi B biasalah. Dia simbol je kan? Oh, kalau kata sama, saya adalah buat. Tak, saya rasa sama sebab yang B bulat beta tu dia population, so dia besar. Yang ni dia dah main ke small dia anak dia. Saya rasa samalah. B beta tu dia punya mak. Tapi kalau tengok pada sini, kalau kita tengok pada regression dia punya regression equation ni sama sebenarnya. Dia ambil yang 98 tu tak kat sini, 0.1 tak kat sini. So kita nak explain 98 tu apa? Apa maksud 98 ni? Kalau yang saya buat ni B 0.300 kita nak tengok maksudnya tak ada dalam ni tak ada orang yang dapat 0 score untuk GMAT score tu. Sebab maksudnya yang paling minimum ada 0.300. Cuba tengok betul lah yang mesti slide yang Leslie cakap tu, slide 43. Dia sudah explain yang ni B0 ni. Betul tak maksudnya macam tu? Kalau kata yang case yang rumah ni betul lah. Tak ada rumah yang 0 square feet kan. So maksudnya minimum rumah adalah 98.248. Betul. So yang macam case kita minimum dia adalah 0.300. Tengok dulu lah. Tapi kalau yang macam Mizi buat mula-mula ni, dia ada 76 tau. Macam dia bukan 0.3. Ni dia Y sama 76.72 ni. Kat mana?
Kalau tadi terbalik tu kan. 76.2 tu macam dah betul sebenarnya. 76.712. Koefisien dia. Tapi yang belakang tu pula tak betul. 163 kan. Maksudnya CGPA dia sebab dia jauh yang tu CGPA kan. Maksudnya 0.3 tu adalah CGPA ke? Papa ni sudah meninggal atau belum masih lagi? Maksudnya CGPA dia 0 hingga 4 tu tak ada orang yang bawah pada 0.3 Tak apa macam Wani faham, maksudnya kalau GMAT dia 0 pun sekurang-kurangnya dia orang akan dapat 0.3 untuk GPA dia. Macam tu. Betul? Oh. Faham? Okay. Maksudnya bukan disebabkan oleh GMAT score. Kalau kata GMAT score tinggi, dia mungkin boleh naik lagi. Tapi kalau dia orang tak ambil kira GMAT score, 0.300 tu still dia orang akan dapat. Kan? Faham? Tapi kalau 0.300 pun tak pas juga. Tak pas Pun juga. dia Cuma itu tak- dah minimumnya. minimum. Faham? Yang macam dia orang ni, dia orang dah tukar ke RM. Kita tak payah tukar apa-apa dah kan? Tak payah tukar lah. Sebab dia marks kan. So jap. Interpret the meaning of y-intercept ni dia nak kita interpret B0 ni dengan B1 je kan? Akak buat B0 B1 je. Lepas tu ikut 6 biji yang dia punya dalam slide tapi akak tukar sikit. Sama lah. 44. Akak kongsi dekat WhatsApp, cuba korang tengok. Tapi dia tapi intercept dia je intercept dia betul ada 0.3 betul sikit. Double check. So intercept dekat bawah. Coefficient. Yang atas ni kan. Ni. Intercept dia kat sini je. Tapi dia macam Intercept dekat mana? ni negatif kan. Dekat bucu ni. Negatif dan negatif lah. Maksud dia kalau kita panjangkan lagi dia punya line ni, dia dekat bawah lah kan. So dia minimum ni 2.8, 3, 3.2, 3.4. So ke line CGPA, maksud dia negatif negatif. Ke dia kalau rendahkan lagi dia boleh jadi kosong kat sini ni. Cuma graf ni tak cukup besar. Ni Kan, bila saya tengok balik kan, saya rasa confused pula B besar dengan B kecil ni. you all tengok slide number 14. 13, 14 dengan 16. 13, 14. Tu 13. 14. 14. okay, Tu B dia cakap population y-intercept kan? okay, And then you go to slide number 16. 16, Dia tulis estimate regression intercept. so nak bezakan this one lah, yang tu population, yang ni this one. So dia benda yang sama ke benda yang berlainan? Mizi tolong balik dekat slide 14. Regression intercept dengan regression slope. Ni Ya. population slope coefficient, yang ni population y-intercept. Sebab akak kata sama. Actually benda ni sama. Atas ni sebab dia simbol dia tu macam tu. Tak, maksudnya dari segi kita yang tak faham ni lah. Dia simbol dia menggunakan simbol dengan huruf. Definition line tu kena cek detail lah. Okay. Yang kita Maksudnya dia benda yang sama untuk orang yang tak faham ni. Benda yang sama macam mana tadi? Benda yang sama actually, cuma bila dia digunakan dalam situasi tertentu, dia adalah maksud sesuatu. Tapi bila dalam SPSS ni, figure tu kita ambil ada figure yang sama, masukkan dalam formula tu. Kalau kita kata this ni, kita masuk value ni, actually masuk value yang sama, dia akan sama, tapi actually dia carry different meaning. Oh, so macam ni. Tak tahu, mungkin carry different meaning. Kalau macam ni, dia suruh kita orang explain ini. Interpret meaning of y intercept B ni dengan B ni. So
Kalau kita guna ini tak boleh lah kan? Tak boleh. Sebab dia kayak walaupun semua linear equation dia akan ada struktur yang sama. Tak kisah equation apa. Mungkin maksud yang berbeza. Ini equation ni juga definition. Lalu interpret tadi. Nak ambil. Dia ikut explanation pada slide yang dia tak boleh ambil cerita pasal equation ni tapi refer. Tapi kalau yang sama tu, yang ni. Yang benda sama tu. Tak masuk bang struktur equation linear. Oh. Apa-apa linear equation yang straight macam ni, Dia memang Zaman- akan macam ni. kalau ada bengkok tu dia ada struktur dia punya general equation. Kalau bengkok ni kalau macam S ni dia ada general equation. Sama, nampaknya sama tapi mungkin maksud dia berbeza. Apa bezanya besar dengan yang kecil? Jadi kenapa dia random error kat belakang ni? Independent variable Yang ni dia macam and sama X tau. value of X. Di sini just X ni memang independent. Y ni memang dependent. Population. independent variable X nanti. Apa beza dan sebelum ni? Dia guna random error term have a need zero. Jadi macam tu saya buat ni. Equation asal sepanjang pelajaran. Y tambah Prediction. 1 tambah C. Ke ini dia lagi besar. Tak ingat nama yang tu. Kalau yang ni population. Kalau yang ni Ni nak explain ke siapa? Atau ada tapi boleh sama je tajuk dia tau. Population regression model, population regression line. teman atau dia nak explain okay, ni dia assumption asal tapi kita boleh exclude E ni sebab E ni is almost equal to 0. Okey. Tapi yang dua ni, sebab sekarang yang ni kita orang dapat B0, B1 ni kita orang dapat. Tapi yang ni kita orang tak ada. Yang ni dengan yang ni. Mana yang mana? Yang B besar ni. Mana equation ni? Yang dapat equation mana? Ini. Dia punya equation dekat calculation tu? Yang ni pun bukan dapat juga sebenarnya. Yang daripada dekat Biasanya kalau macam yang ni kosong maksudnya dia intersect dekat 0. Yang ni lah. Linear equation, linear equation dia semua macam ni kan. Well, macam tu. E X tambah C. Kalau kata equation dekat 0, sebab akan jadi kosong. Maksudnya Y equal to X saja. Kalau macam dia tak intersect kat 0 macam Maksudnya sekarang. dia ada satu value, something value. Oh macam sekarang dia intersect dekat sini. Maksudnya contoh sini. ada satu value. Macam ni. Ni dia tak intersect kat 0 tapi dia 300. Maksudnya dia akan ada value. Ya, equation ni nampak ni ada value dia kat situ. Ini lah dia punya regression punya equation tu. 0.3 B 0.3 4.8 E minus 3 adalah X. Sorry adalah Inilah equation dia. adalah B dan X ni adalah ni. X ni still perubahan ni. Itu equation ni. General equation ni. Tapi macam mana kita nak explain dia? Explain elaborate yang ni. Ni. Interpret the meaning of the Y intersect and B flow. Answer. Interpret the meaning of Y intersect, B slope and D slope. Mesti kita interpret ni tu. Apakah maksud equation ni? If we say X equal to 0, katakan kalau tak ada independent ni, kita mesti akan dapat value yang ni. Explain equation ni. Itulah. Tapi sama tak sekarang kita dapat yang ni? Mana? Ni kan betulnya
Sebab kan dia cakap ni. Ini kita dapat. Saya tak ada E ke belakang ni. Tak ada. Sebab dia kata the individual random error term E have a mean of 0. Secara pulati dia adalah 0. Maksudnya value dia so small that kita boleh anggap dia 0. Untuk error lah kan. Asal macam mungkin sama kan ni. So yang ni kita boleh guna yang table ni. Yang graf ni. Yang ni. Aku nak tadi besar pula. Korang dekat scatter dot yang korang punya graf tu kan ada tak formula? Asal tu ada tapi yang second dia tak ada lah. Dekat saya punya dia ada formula tau. Dia tulis Y sama dengan 0.3 tambah 4.87. 4.87. So dia data yang sama. data yang sama. Dia mana 4.87 tu pula? Saya pun dapat tu 4.87. Aku rasa kau tengok ni macam sama dengan kita punya. Oh, attached line ni kan? Oh ni, Hmm. attached label to line. Cuba try tekan. Okey Besarkan tak label tu? Ada 0.3 Sama. 4.87 negative 01. Kau mana fikir dia dapat 4.87 ni? Partner jadi Nanti adalah B0. Yang ni mesti ada dia gabung dengan X. Yang X tu adalah yang ni. Dia mesti gabung X. Sebab X tu kan variable. X tu independent kan? Saya tak kisah 4.87E tu. Kan? Ada tak macam pernah tengok tak macam 1 over 1 negatif 3 tu? Lepas tu dia akan macam dia benda ni 4.87E negatif 3 ni dia bersama dengan 0.05 tu nanti. Cuma dalam formula ni dalam macam ni dia tulis 4.87E dan E negatif 3. Macam pernah belajar dulu, dia actually benda ni adalah 0.005 dari segi kalau dari segi angka dia. Tapi dia tulis tu macam ni. Tapi tak ingatlah kena cari balik. Boleh tak tahu interpret semua tu? Tadi itu dah interpret buat macam ni je. Maksudnya ambil B tu, ambil B ni dengan B satu yang ni. Satu lagi apa Hidayah ya? Sebab soalan dia ni dia nak B yang RM1 ni kan. Dia nak yang beta yang RM1 ni kan. So sikit sepatutnya kena ambil yang page 14 ni lah. Kan soalan ni memang dah ni dah beta ni, beta 0 beta 1 ni. So which is kalau nak refer dekat sini yang slide 40 ni lah. Yang ni kan. Tapi figure dia tetap menggunakan figure yang sama. Maksud bila nak interpret dia akan jadi macam ni jugalah. 43, 44 ni. Ni. Sebab kan kalau macam kita tengok dekat yang graf 15 tu 15. Kan kita graf 15 slide 15 kan dia buat line kan. Lepas tu dia ada buat equation line adalah Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah dengan error tu kan. Dia sama macam kita punya yang graf tadi tu. So maksudnya kita boleh ambil figure graf tu, cuma explain yang figure graf tu. Betul tak? Betul. Cuma dalam graf ni kita yang 4.87 tu kita tak boleh ambil 4.87 tu sebab dia macam ni kan. Kita kena ambil 0.05 tu lah. Sebab maksudnya figure dia still 0.003 dengan 0.005 lah kan? Sebab ni yang betul. Okey lah. Kenapa dia keluar 4.87? Dia macam boleh besarkan kot ni. Lah. Besarkan tak? Sekejap macam nak besarkan je. Semula. Besarkan apa? Besarkan sebab biasanya kalau jadi macam tu, dia tak cukup ruang tu nombor tu.
Pernah tengok macam tu tapi macam nak besarkan dia ni. Saya Tahu ni. Cuba angkat di sini. Double ni. Ini. Lepas tu mana nak buat benda ni? Kita tengok sini pula. Line. chart size. Chart size. Reference line. Ni. Ada E tu. Lepas tu Tak logik lah 487 kalau dia betul. Betul tak? cuba bagi 1 bagi 4.87. Cuba berapa dapat? 1 bagi dengan Kurungan. Ada E dia. Betul. Tak ada kurungan. 47. Betul dia puas. 0.02. Matematik ni. Dapat jawapan. Tujuh. 4 dia pasti 4.87. 4.87 E. Tak, dia kena macam ni kan? Dia kena mesti tak faham sangat tapi kita ni 4.87 equal 1 written out in number dia jadi berapa? Dia macam 10 kali negatif 0.3 kan? Betul lah 0.05. So ingat mesti crop ni dulu. Sebab ni matematik punya ni. Sebab mesti pernah tengok tapi tak dah lama sangat tak jumpa. Lah. 0.05. Bukan balik. 0.05 lah dia punya jawapan dia 0.05. Okey. Bagi si Mesti crop ni. 4 bagi 1,000 dapat jawapan dia. Dia negatif dia negatif. Apa cara dia cakap? Ni jadi mesti buka sebenarnya. Dia ni 4.800 ni bersama dengan 4.87 kali 10 negatif 3 tu. Maksud dia satu dia kat bawah ni kan, satu bahagi kan. Matematik dah lama dia tinggal matematik. 10 kuasa 3 maksudnya 1,000 lah kan. Dia 1/487 berapa panjang tu. So jawapannya kita akan dapat 0.05. Ni kan 0.00487 ni. So 0.005. Sampai 1,000 dah sebenarnya. Betul. Okey. Sekejap. Sebelum tu saya nak tanya sikit. Kak Daya and Leslie. You guys dah download dah software yang Dr. suruh download tu? Dah. Install. Dah. Apa ni teks ya? CCI. CCR. CCI yang gila kita orang. Wanida Saya dah install. download. Tapi saya tak install lagi. Sama. Aku tadi dengar apa yang lecture yang recorded tu kan. Separuh betul kat Telena. Versi recorded mana? Kan dia bagi slide recorded tu kan untuk kita dengar. Aku dengar sampai slide 15 tu. Lepas tu kat tertidur. Apa lagi yang subjek killer untuk ni? Untuk apa? Forensik. Subjek yang susah. Sofa yang susah gila ni. Sofa yang tu lah kot. CCI. Yang kod tu? Itu CCI lah tu. criminal commercial crime investigation. Yang teks tu? Dan teks tu macam okey lagi. Jadi walaupun dia banyak gone tapi Walaupun Okay, noted. Maka tak gone, tak tahu gone ke tak gone tapi tak faham. Okey, tak apalah itu. Sebab tak belajar, tak ambil kursus kan, tak tahu cerita. Orang mohon media doa kata apa. Apa saya kena Baiklah, samalah tentu. okey. Kita integrate B0 dengan B1. So kita integrate 0.300 dengan 0.005 lah kan? Okey. Okey. So D ni kita masuk dalam formula sahaja. Okey. Lepas tu Lepas tu saya letak table coefficient sekali, Mizi, bawah tu. okey, dia kat sini kan. Sekejap. Coefficient kat sini. Ini kan? Bukan salah. apa yang tu bawah. Yang ada Okey. constant dan Okey.
Copy dalam WhatsApp. Okay, dah. Sambung. Okay. Compute coefficient of determination R square. Sekejap, yang C tadi tu explain guna 43, 44 juga? 43, 44 lah. Macam yang tak Sama lah. bagi. Dia ni. Okey Wani. Okey. Saya ada masalah Saya korang sambung jadi saya masuk balik. Boleh. Kita Okey. record ni. Record, kita record. Okey, kalau E ni R square ni kita boleh ambil R square yang ni ke terus ke kita R square coefficient. Ambil dalam model summary tu. Model summary yang ni. And then kita interpret guna slide juga. Betul? Slide 50. Cuma interpret tu nanti semua orang akan ada beza-beza sikit lah berdasarkan ni writing masing-masing kan. Cuma dia macam kalau maksudnya kat sini kita dapat 0.798 kan? 798. 798 so maksudnya 79.8% variation dalam KTA tu explained by variation in GMAT score. Baki lagi berapa satu tu kita tak tahulah benda kan. Kesembilan. Okay, faham. Cuma nak kena dan diam betul nak mengerai ayat tu nanti. tak ni. Okay. Yang ni evidence linear ni at the 0.5 level of significance, is that evidence of a linear relationship? Yang ni, jangan nak tahu kat mana ni. Dia nak tahu yang relationship tadi tu. Ini G Oh, F slide. F slide ni, slide 38. 8. Yang ni. 37 dengan 78. 77. T-test. Sebab cuba tengok yang slide 78 tu. Okay, slide 78 ni kan conclusion dia, there is sufficient evidence that square footage affect price house. So dapat 3.329 kan, 3.329 tu dekat T value yang size. Ni apa? Tak faham. Ni apa? Traktor. Traktor apa tu? Traktor. 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 Yang ni tadi ni. Traktor. Traktor. Yang ni tadi sama lah kan? Sekejap. Coefficient tu kita ambil. Lepas tu kita ambil yang T, kolom T 3.329. So kita punya ni ialah kita 0.831. Sekejap ya. 8.428. Di bawah tu kan? Okey, bawah dia. Bawah ni. Leslie dapat macam mana? Yang di sebelah kan? Apa? Tengok ni. Papa dalam tulis dia. Ni apa dah faham. Traktor kot. T-R-A-K-T-O-R dah. Tu. Traktor. Macam mana Leslie? Apa dia? Sama Ya, je, saya dapat sama je. Sama je kan? Okay. 8.428 tu ya? Bawah tu kan? Sama 8.48. Lepas tu 8.428. Lepas tu G ni tak tahu. What other independent variable might you consider? Yang F tu kan, Mizi, yang F tu, dia dalam slide dia ada macam buat macam apa tu, slope tu tau. Tapi itu saya tak tahu macam mana. Leslie dapat ke yang slope tu?
Slope kejap saya ada buat tapi itu untuk Dia macam dia slide 78, 79 kan? Tapi saya tak Dia tahu ada macam dua slide ni. Yang ni pun Oh, sama. Dia tengok P value 1 dengan T value 1. yang tu je lah kot kan? Tak payah nak masuk. Maksud kita slope tu explain kan? T value 1, slope tak payah masuk sebenarnya. Hmm. T value 1 dengan F value 1 kita explain yang less than 0.05 dengan apa ni? Yang reject null hypothesis ni. Maksud reject tak reject tu kena isi sebenarnya. Dalam ayat ni kan. So saya buat kat sini, there is sufficient evidence that GMAT score P value is less than 0.05 kan. Kita punya ni P value dia ialah 0.000 kan. So dia at 0.001. Less than 0.001. Okay. Betul. Okey lah kan? Wani okey, Wani dengar ke? Wani tengah ni. Tengah ni tapi tak faham. Saya tak tahu voice tu tengok balik dia punya ni lah. Kalau tak faham tu Wani call je lah korang. Nanti kalau Wani ada idea, nanti Wani bagi tahu juga nah. So Mizi dah snip masuk semua dalam ni lah. Dalam WhatsApp group ni dah satu-satu. Okey boleh. Sebab bila baca, dia macam ada dua cara tau untuk kita nak cari evidence untuk support tu. Maksudnya kita ada sufficient evidence ataupun tak. Satu cara yang dia guna t-test, yang tu yang slide 80. Satu lagi. Maksudnya kita kena run t-test pula ni? Tak. Result dia dalam tu, coefficient. Ambil coefficient. Dalam table coefficient. Table coefficient tu. T tu. Dalam ni lah, dalam ni. So dia ada dua cara. Satu kita ambil T, satu lagi kita ambil F value. Tapi F value ni saya tak tengok, saya tak faham lagi macam mana nak buat. Sebab dia macam F value ni kat dalam kita punya yang ada table F distribution kan? yang ANOVA tu ya, ANOVA. Dia tulis ANOVA tu. Okey. Ambil yang tu je lah maksudnya. Maksudnya kat atas ni. Ni. F value ni 71. Okey. Ni 71 kan? So kita cari dia punya sekejap. F distribution dia. Table. F distribution table. Lepas tu dia punya ni satu kan? Macam mana Wani? Yang tu agak degree of freedom dia freedom. Degree of freedom dia. Yang ni ada dua variable kan? Kalau satu so satu. Lepas tu D2 dia dia punya number of respondent dia berapa? 20 kan? Kalau dengan variable dia 2, 18. So tengok 1, 18. So 18, 4.41. So F observe dia 71 berapa ni? 03. 01.01. 03. Greater than dia punya F value 4.41. So dia signifikan lah kan? Dan macam dah. Jangan. Agak lost sekejap Wani. Wani kena explain balik. Suara Wani macam jauh. Kenapa? Ni maknanya mic saya ni sebab saya guna ni tak saya tutup overlap dulu. Ni Wani explain lagi semula. Okay. Ingat tak? F observe greater than F value, F critical value, so this significant. Sekejap. F observe greater than F critical value, so this significant. Okay. So kat sini F observe dia 71.031.
Okay. Okay, so kita nak cari F critical value dia. F critical value dia mula-mula kita kena cari D1. D1 ni degree of freedom. So degree of freedom sama dengan variable tolak 1. So variable dia ada 2. Betul tak? Tolak 1 tinggal 1. So Okay. D2 pula kita nak cari dia adalah number of respondent tolak dengan number of variable. So number of respondent dia ada 20. Number of variable dia ada 2. So 20 tolak 2 sama dengan 18. So dekat dalam table tu kita kena tengok kolom 1 row 18. Sekejap So nak buka. dapat 4.41. So dia signifikan lah. 4.41. 4.41. Sekejap ya, akak buka F table jap. Okay, lepas tu kita kena tengok dekat D2 dia sama dengan 18. 20 tolak 2, 18. Lepas tu dengan 1. So 4.41. Itu adalah critical value kan? F critical value. So amount dia lagi besar, so means significant. Yes, correct. So kita masukkan ini sekali lah. Saya terangkan tapi saya tak tahu soalan yang berapa ni. Soalan second last. F F. lah. F, ya. Okay. Sebab saya suka F opposite ni sebab tu saya ingat. Kalau tak, tak adalah nak ingatnya. Padahal akak yang buat hari tu tau, masa share screen tu, tapi akak tak ingat. Ya. Kena refresh ni. Kena ni. Sebab kenapa saya Refresh ingat? dulu. Sebab kita salah buat Mizi waktu assignment kedua. God. Kita ada dua kan? Mizi dah lupa dah. Sebenarnya F tu kena ada berapa? 3 yang sama ke atau 3 berbeza? Kita buat lupa dah. Macam maksud F critical tu ada 3 kan? 3? Satu je. Yang ada F critical ada 3 soalan kan? tu. So ada tiga figure yang berbeza kan? Doktor cakap. Belum discuss lagi. Tapi based on dia punya apa hari tu yang diterangkan kat kita tu based on question dia tu macam sama je. macam lah. Gone dah. Gone. Okay, soalan terakhir ni sebelum kita jumpa esok malam untuk final. Tabelkan jawapan ni kan. What are the independent variable might you consider for inclusion? Apa nak masukkan dalam ni? Independent variable yang lain. Maksudnya ini macam kita boleh reka-reka sendiri kot kan? Reka-reka sendiri Maksudnya kita boleh suggest variable apa yang dia boleh masukkan. Macam mana? Salah saja tu ada. Inclusion in the model. Sebab dia tengok yang lain-lain macam lepas slide yang belakang tu. So dia kata independent kan? Independent maksudnya IV dia boleh tambah. Wani rasa kat sini kita boleh masukkan ni. Age. Yes, age dengan gender. Whether age or gender. Yang positif gender, boleh jadi okay. IC, yang boleh pengaruh GPA kan. Kita nak cari benda yang boleh influence GPA tu kan. Kerajinan Whether age or gender ni antara yang boleh kita masukkan. Kita boleh suggestkan, betul tak? Tapi gender okey ke? Gender okey. So kalau kita boleh gender differentiate. Lepas tu macam lepas tu student ni sebab dia master program kan. Age pun mungkin boleh lah. Mungkin dia dah lama habis belajar, dah habis master sebab dia dah lama. Macam uncle kan. Tu ingat tak apa pernah buat number of apa macam time of revision dia. Dalam dia punya exercise tutorial sebelum. Tadi apa gender? Age. Itu anxiety kan? Revision time tu kan? Anxiety. Anxiety. Boleh juga lah. Tak apa nanti kalau
kita listkan kat sini. Dah. Age, gender, Anxiety dan anxiety. So ini bukan study kan? Ini test ni. So based on graduate management animation test. So kita So nak dia tengok bukan GPA kan? Kita nak tengok GPA tu. Maksudnya apa yang boleh impact kepada GPA tu punya, sebab dependent sekarang GPA kan? So apa lagi boleh effect pada GPA selain daripada GMAT score ni? Betul ke fahamannya? Betul. Apa yang boleh bagi efek pada GPA score? Macam age, gender tu memang boleh bagi efek lah. Sebab dia ada lebih daripada satu kategori dalam dia. Categorical. Oh jap, saya ada satu benda yang saya betul-betul nak tanya ni. Apa dia? Dalam kita punya SPSS, ada 3 kan? Scale, nominal yang dekat dalam variable view tu. Measure dia ada scale, ordinal dengan nominal. Macam mana kita nak differentiate, kita nak guna apa? Yang ni. kena Google balik, lupa dah. Kalau scale ni yang mesti faham, scale ni macam 1, 2, 3, 4, 5 kan? 1, 2. Sebab bila kita masuk yang GMAT ni kan, dengan CGPA ni, dia akan terus keluar scale tau. Tak boleh tukar pun. Tapi bila kita buat ethics Tapi boleh tukar ni kan? dia boleh tukar. Maksudnya bila kita bubuh, dia terus keluar scale. Tapi bila bubuh apa? Wani tengah buat ethics ni kan, bubuh dia punya variable dia tak tukar. Dia suruh kita pilih sendiri. So macam mana kita nak pilih? Macam mana macam? Faham tak maksudnya? Tak faham sangat. Okay, maksudnya bila kita letak dekat variable view ni, dia keluar scale. Tak. Bila kita key dia punya contoh music key GMAT dengan GPA ni kan. Terus Mizi just tukar decimal place lah kononnya, itu je. Lepas tu Mizi terus key in dia punya data kan. So nanti bila Mizi pergi dekat variable view, dia measure ni akan automatically tukar scale tau. Tapi bila Wani key Wani punya variables dalam SPSS ni, untuk ethics lah, bukan untuk yang ni. Dia tak tukar measure dia ni. Kita kena pilih sendiri kita nak measure pakai apa. So I don't know how to differentiate these 3. Yang ni kita kena pilih kan. Sebab kalau kita nak tukar, kita kena guna ordinal ataupun nominal. Scale tu macam benda yang memang kita buat, dia takkan nominal tak? Nominal tu dia macam 1, 3, 4, 5 kan. Scale dia boleh agree disagree tu macam mana? Yang tu agree disagree agree disagree, strongly agree. Pening kepala guer lah. Banyak lagi ke Wani ni situ? Tak, Wani tinggal nak analyze je, data semua dah masuk. Tapi bila benda tu tak betul, analyze je jadi tak betul. Dia betapa pentingnya benda lah ni. Nominal, ordinal. Okay, sekarang ada kita buat. Ordinal. Reliability. Nominal is nominal. Ada male and female. The color. Ni nominal. The ordinal tu. Oh ni ordinal. Okay. Ni. Kita apa dah? So macam Mizi buka yang nominal tadi? Okay, nominal ni ada male female. So maknanya nominal tu yang kita letak gender, lepas tu 1 male 2 female, macam tu lah kan? Betul. Okay, faham. Ordinal ni ada ranking pula 1 hingga 5 ni. 1 hingga 5, Satisfy, dissatisfy, strongly satisfy, apa-apa satisfy tu. Okay. Scale ni macam figure kan? Bukan boleh cari yang lain pula. Numerical figure. So maknanya yang kita punya tu Leslie, semua scale lah kan?
Sepatutnya Semua skill yang ni subject skill kan? numerical number. Ya Allah, stuck kat situ je. Dengan data tak betul lah aduhai. Korang sama group kan? Tapi Wani buat analysis. Oh. Itulah. Okay. So nominal dia, ni nominal, yang ni nominal, yang ni semua skill lah. Ni skill, ni Skill tu figure lah kan? Basic benda ni dia kacau tak sebenarnya. Skill tu figure lah kan, yang kita masuk 1, 2, 3 yang tak ada. Betul. Kalau skill ni kita kena buat kan? Kita kena kat mana nak buat skill ni? Kena letak 1 tu apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa kan? Macam ni lah 1, 2, male, female tu. 1, 0 tu. Okay, tak apa. Kita kena letak kat tempat lain kan? Kat mana pula dah tak lupa dah. 1, 0 maksudnya? Dekat Maksud, value. kalau Value. male 1, Values. Dekat value. dekat values. Value. Di sini. Tekan je. Lepas tu Ni masuk. kan? Maksudnya yang ni hanya ada pada nominal dengan Yang ni nominal kan? nominal dengan apa satu tu? Ordinal. Ordinal tu kalau kita ada 1, 2, 3, 4, 5 maksudnya very satisfied semua tu kan? Tu maksudnya ada ranking. Dia bukan numerical data, so kita kena kasih numerical number dia. Untuk ordinal and nominal. Ya Allah, punyalah aku nak memahamkannya. Dengan nak enter data pun tak tahu betul ke tak. Mana betul je ke semalam enter data tu? Oh, lagi satu cerita sedih dia. Semalam dah enter teruk-teruk kan? Hilang. Yes, pagi tadi hilang. Enter lagi sekali. Kau tu enter lagi lah. Enter lagi sekali. Kenapa tak masuk dalam Excel tu? Tapi tak masuk. Sebab Excel copy je nanti. Itu kebodohannya tak masuk dalam Excel dulu. Sebab kan biasa Excel kita copy paste dalam data ni je. Itulah kita confident teruk kan. Ini copy je kat sini. Copy paste. Sini dah siap. Sekejap, kenapa Mizi ada dua ni? Pre-1, Rest 1, Pre-2. Mizi try 2 kali tadi kan? Oh ya betul lah. Salah. Sekejap. Salah. Mizi punya sama tak dengan kita orang punya yang Pre-2 tu? Sama gitu. 3.6. Salah buka. Sekejap nak check juga. Sekejap. 3.65. Sekejap Mizi yang tu. Cuba baca. 3.6. 3.65, last kali 3.99. Betul sama. Atas 3 bawah. Sekejap. Tak apa, music crop pun boleh ni dalam WhatsApp. Dalam laptop kita ni kan semuanya berat-berat. Masuk yang virtual box tu pun berat. Itu yang Mizi dalam kelas tu tak boleh guna satu laptop tu. Dia berat. Tapi doktor, tapi kan yang best ni kelas Dr. Roslani ni dia bagi kita involve tau. Tak adalah kita buat kerja. Tak ada kita. Tapi panik lah sebab nak kena buat live kan. Masa tercari-cari masa tu. Hari tu Kak Daya. Kak Daya share screen ke? Tak akan tak share screen. Laju je WhatsApp. Laju je WhatsApp. Tak apa. Tapi dia selalu orang yang sama je share. Wani lah biasanya kan kalau ni wakil. Mizi tak boleh sebab Rizal yang bagi saya. Satu nak fahamkan tepi ni, satu nak tengok benda tu. Okay. So esoklah kita jumpa semula. Kita finalkan. Maksudnya Mizi akan start esok pagi ke baru start buat yang ni. So sikit buat, sikit share. Kalau mana-mana yang tak sama tu lah. Write up pun ada masa. Ni esok petang esok malam kot baru start buat. Pagi nak bawa mak pergi klinik dulu. Tengok hotel. Ha? Tengok macam bawa mak pergi hotel. Mak kita ada appointment doktor esok. Tak apa. Maksudnya siapa-siapa yang dah selesai sikit dah ada buat, kita share dekat WhatsApp dulu. Esok dalam pukul 10 kot atau pukul 9 kita jumpa semula lah untuk final. Alright. Kak Daya? Ya. Kak Daya dah dapat ke result second dose punya tarikh? Belum, buat ni dah ke? Belum.
Tak, ada orang yang dekat dalam tu kan. Dia suntik semalam, dia dah dapat dah second dose. Dia tak boleh kan? Dia 3 minggu selepas kan? Ketari dapat? Itu Sinovac. Kita orang 12 minggu. Yang Berapa? Wani 12 cakap dia minggu? dapat. Ha, itu yang pelik tu. AZ juga. Tak tahulah, tak tahu. Dia tak ada lah cakap dia ambil apa. Tapi dia dah dapat dah. Tak pasti. Ya, Tapi kalau saya rasa Tadi pada macam awal semalam. kita dapat pun awal bulan 8. Tak dapat lagi. Mak Sah-sah saya, kat depan. mak saya lah dapat second dose dulu. Dia hari Selasa ni, complete dah. Mak Wani ambil apa? Sinovac. Sinovac. Kita Korang faham semua tak? faham? Dekat Ah, SCC tu ada Sinovac je. Kat Kedah banyak Pfizer. Betul. Kawan akak kat Perlis pun dapat Pfizer. Tapi budak-budak Mindef pun dapat Pfizer juga. Siapa-siapa yang kerja Mindef. Yelah. Dia ikut. Walaupun awam. Maksudnya walaupun orang biasa. Walaupun biasa lah. Apa ni sebab kita orang kan ada jaga anak nurse kan. Nurse tu kata apa yang ada sebat je, tak payah nak fikir. Benar. Korang-korangnya dah vaccinated. Betul. Mizi dah vaksin ke? Dah siap dua-dua dah. Ui, cepat Dah gila. Mizi dapat apa? Pfizer Ya Allah, lupa dah. Mizi yang mula-mula sikit dulu. Lama dah. Pfizer lah. Sebab Comirnaty tu. community tu. Itu sebab kota tempat kerja. Company punya. Ui, Mizi kerja. Macam mana? Mizi kerja mana? Kantor kan? Kantor, kantor kan? KKM ke? Kerja KKM ke? Bukan, swasta. Swasta. Cuma KKM dia guna dewan. So dia tak nak bayar duit. Dia nak dewan tu free, percuma. So dia bagilah vaksin tu 20 vaksin satu kat company tu. Company yang ada dewan tu. Maksudnya company Mizi ada dewan tu. So dia bagi 20 yang masuk mula-mula batch pertama. Tak, DRB. DRB Highcom. Ni dekat Pekan tau. Mizi kat Pekan ni. Dekat KL. Pekan Pahang. Mizi di Pekan Pahang. So KKM Pekan lah. Maksudnya hospital Pekan. Hospital Pekan nak guna dewan. Nak guna dewan secara percuma. Tak nak bayar. Dia bagi. So dia bagilah vaksin tu percuma 20. Tak bagi apa pun. Sebab kos dia sehari dewan tu 3. Sepanjang dia guna tu kos dia tinggi lah. Tu yang akhirnya last kali tu dia bayar jugalah. Sekarang ni dia dah bayar balik dah. Dulu macam 3,000, 4,000 satu hari kos dia tu dewan tu. So dia guna sampai sekarang lah, sampai daripada start dewan dulu sampai sekarang. Dia bagi berapa? 20 vaksin 20 orang. I tolong kira 33 kali 4 kali 2 kali 20. Sekejap. 33 kali 4. 5,280 Kali 2 kali 20 orang. Baru 5,000 lebih dia keluar kos. Memang rugilah company Mizi. Tapi sebab mula-mula dulu kan excited nak ke vaksin tu, accept lah sebab kerajaan kan. Sebab dia orang selalu pinjam. Tapi sekarang ni dah berbayar lah sebab electricity pun dekat 200,000 dulu 3 bulan untuk dia saja. Aircon kan, dewan besar. Macam itulah cerita dia yang dapat vaksin tu lah. Kota company, kota dewan. Pekan ni Parlimen Datuk Seri Najib lah ni. Orang kuat tidak. Tidak. Walaupun rumah dia depan rumah ni, tidak. Ya ke? Depan rumah dia. Rumah dia depan rumah Mizi ni je. Orang kampung lah. Lintas jalan lah, bukan di depan rumah ni. Lintas jalan besar.
Tak boleh. Perumahan di depan. Mana ni tak pernah sampai lah Pekan. Pekan tak ada apa pun. Kampung Wani dekat Sebetak, Teriang. Oh, Wani pun Faham. Kampung arwah nenek ngantuk ngawan belabah. yang duduk belah Kedah tu mak Mak, abah dengan mak duduk Kedah tapi mak ayah abah tu dia orang migrate pergi tu Felda. peneroka. Peneroka. Ramai orang Kedah yang pergi sana sebab peneroka tu. Peneroka. Bukan ramai, yang sekeliling tu semua saudara mara je. Ini tahun bila? Tahun 90-an ke 80-an ke 70-an? Ke baru lagi? Nama dah pun. Parent tu, migrate. 70-an kot. Suku akak pun family dia kan duduk area-area Yan tu juga tahu. Dia orang pergi mak ayah dia duduk dekat Pahang. Tapi aku tak tahu di mana. Sama juga peneroka. Okey lah tu dapat tanah. Merasalah juga kita orang sekarang pun dapatlah juga duit ladang kan. Yelah. Merasa. Okey. Tapi ladang generasi kedua dah tak ada dah kan. Dia yang first je kan. Yang kedua tu kena keluar lah kan. Taklah. Cari kerja lain. Cari kerja di luar. Kalau tak ada kerja. Kan ada kes yang Felda sekarang ni generasi kedua ketiga tu dah tak boleh uruskan ladang tu lah. Maksudnya kena cari kerja lain selain daripada kerja menguruskan ladang tu. Sebab ladang tu biasa 10 ekar je kan seorang dapat kan. 10 ekar je. Itu saya tak ambil tahu. Yang saya tahu sekarang memang kita orang tak uruskan tapi orang yang uruskan tu tiap-tiap bulan bagi duit. Betul lah. Maksud generasi kedua tu dia kena cari kerja kat luar, kat luar Felda tu. Sebab Felda tak ada kilang, tak ada pekerjaan ni lah. Tak ada kerja yang di dalam Felda tu selain daripada betul tak ada. tu lah. Dia orang memang kena keluar dari situ. Itu yang kes generasi kedua Felda tu. Itulah abah generasi kedua. Dia orang adik-beradik sekarang. So generasi ketiga tu kena keluar tu lah. Kalau Felda tu tak ada kilang ke, tak ada apa-apa yang pekerjaan lah maksudnya. Betul lah tu. Okey, kita jumpa esok malam dalam pukul 9 atau pukul 10 lah. Okay. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Salam. Bye-bye. Bye-bye. Izzy jangan lupa hantar recording.